Menjadi kebiasaan pelajar dekat setiap sekolah, diorang ni akan jadi happy sangat bila dengar je bunyi loceng waktu tamat sekolah. Termasuklah aku. Bukan aku tak suka belajar atau aku nak balik cepat sebab bosan belajar. Tapi ada satu benda ni yang buatkan aku happy sangat bila sampai je dekat rumah. Bukan masa balik sekolah je, masa bangun pagi nak pergi sekolah pun macam tu. Assalamualaikum. Kak. Aku tinggal dengan kakak aku. Mak dengan ayahku dah meninggal dunia 3 tahun lepas. Kemalangan jalan raya. Jadi sejak dari tu aku tinggal dekat rumah kakak aku di KL. Aku cuma ada dia je. Dan kami cuma 2 beradik. Hanya dialah tempat aku nak bergantung. Well, kakak aku ni dia dah berkahwin. Masa mula-mula aku nak duduk dengan kakak aku ni, usia perkahwinan diorang baru setahun. Dia risau suami dia Abang Azmi tak izinkan. Sebab dulu masa Abang Azmi bawa adik lelaki dia Syakir ni tinggal sekali dengan diorang, ni kakak aku ni berkeras menentang atas alasan tak ada privacy. Dan diorang usaha nak bagi tahu Syakir untuk cari rumah sewa yang lain tanpa mengguruskan hatinya. Lepas tu sekarang ni adik sendiri pula nak tinggal sekali. Jadi kakak aku pun buatlah kata sepakat dengan Abang Azmi, di mana lepas je aku habis SPM, aku akan dihantar ke pusat pengajian tinggi dan kena belajar hidup berdikari. Syakir pun sama, tapi masa tu dia dah belajar dekat universiti swasta dekat KL. Lepas je aku keluar daripada rumah tu, Syakir pun kena keluar berdikari. Yes, fair and square. Seperti tarik rambut dalam tepung, tepung jangan berselirak dan rambut jangan sampai putus. Halus dan sangat adil. Jadi kami pun hiduplah sebagai satu keluarga di bawah satu bumbung rumah yang mewah. Ya kak? Kejap. Sampai je dekat rumah, aku akan tolong kakak aku hidangkan makanan tengah hari untuk kami makan sekali bila Abang Azmi balik daripada kerja. Abang Azmi ni dia kerja sendiri dan dia pasti akan balik makan tengah hari. Lepas tu dia akan pergi kerja semula. Syakir pun sama. Tapi masa tu dia balik kadang-kadang je bila jadual kelas dia tak padat hari tu. Kakak aku ni pun dia kerja sendiri juga. Dia ada buka butik muslimah yang tak jauh daripada rumah. Jadi dia akan balik masak tengah hari untuk kami sekeluarga makan sekali. Inilah part yang buatkan aku happy setiap kali balik dari sekolah. Sebuah keluarga yang aku rasakan lengkap dan penuh dengan kasih sayang yang diterajui oleh Abang Azmi sebagai ketua keluarga dan ditaati penuh oleh kakak aku. Waktu makan, kakak akan cedokkan nasi dan lauk ke pinggan Abang Azmi. Lepas tu ke pinggan aku dan Syakir. Terima kasih kak. Kemudian baru ke pinggannya. Abang Azmi setiap kali tu mesti akan senyum dan mengucapkan terima kasih sambil cedokkan lauk ke pinggan kakak. Kakak pun mengucapkan terima kasih. First kali, Abang Azmi akan mulakan bacaan doa dan diaminkan oleh kami semua. Lepas tu, Abang Azmi akan mulakan suapan kepada kakak. Kakak pun begitu. Kemudian barulah diorang makan makanan masing-masing sambil tambah nasi atau lauk yang dah kurang dekat pinggan diorang. Hai, bahagianya lah aku tengok. Aku perhati je gelagat diorang ni satu persatu. Sweet sangat. Kadang-kadang tu sampai aku terlupa nak makan. Ni, jari ni je duk main dekat nasi tu sambil tersenyum sorang-sorang. Tapi tak adalah sampai diorang perasan aku perhatikan diorang. Syakir. Dia tu buat hal dia sendiri je. Duduk, makan. Dah habis makan, basuh tangan, masuk bilik. Lepas je habis makan, kakak akan basuh pinggan bersama-sama dengan Abang Azmi sambil bergurau dan gelak ketawa. Aku ni jadi pemerhati dan pendengar gelak tawa diorang berdua lah. Bila pagi pun macam tu, diorang akan cium tangan, cium pipi, cium dahi, cium hidung. Lepas tu barulah diorang pergi dekat tempat kerja masing-masing. Hari cuti pun sama, diorang akan spend time sama-sama, kemas rumah sama-sama, tengok TV sama-sama, basuh kereta sama-sama. Semuanya sama-sama lah. Sambil diselang-selikan dengan gurau manja yang bagi aku sweet sangat. Kadang-kadang dalam bilik sebelum tidur tu kan,
Aku saja je pasang telinga. Nak dengar apa yang diorang bualkan, apa yang diorang buat. Bukan kadang-kadang, selalu. Setiap malam aku pasang telinga. Dan setiap malam sampai ke hari ni lah. Aku gagal dengarkan apa-apa pun. Tapi tak apa, aku tak putus asa. Setiap hari aku terus usaha. Aku rasa aku ni dah gila kot. Gila dengan kemesraan kakak dan abang ipar aku tu. Kak, sini. Malam tu kakak dengan abang ipar aku nak keluar sambut anniversary diorang yang ketiga. Kakak aku berpakaian dan makeup sangat cantik. Hai, maklumlah. Kakak aku ni antara hijab terawal dekat Malaysia ni. Abang Azmi tu pula dah sememangnya segak. Baju dengan seluar yang dikenakannya, menampakkan lagi diri dia yang tampan. Bertuah sungguh kakak aku ni. Bertuah juga abang ipar aku tu. Sama cantik, sama padan. Bye! Malam tu aku tak buat rutin aku di mana pasang telinga. Tapi aku teruskan rutin aku di mana berangan setiap malam. Aku berangan macam mana nak jadi isteri yang sweet buat suami. Berangan macam manalah agaknya suami aku nanti kan. Kalau boleh aku nak suami aku sama macam Abang Azmi. Bukan rupa dia tapi sikap dia yang sangat menghargai isteri. Kadang-kadang dalam bilik tu aku bercakap seorang-seorang macam tengah bercakap dengan suami. Berlakon sebagai seorang isteri melayan suami. Pilih baju untuk suami, suap makan pada suami, basuh pinggan sama-sama, basuh kereta sama-sama sambil gelak ketawa. Gila. Ya, aku memang dah gila. Gila nak kahwin. Aku dah tak sabar nak jalani kehidupan berumah tangga macam kakak dengan abang ipar aku tu. Diorang tu kan bahagia je walaupun belum dikurniakan cahaya mata. Sekarang aku tingkatan 4. Lepas tingkatan 5, aku kena sambung belajar dekat pusat pengajian tinggi. Macam lambat lagi je nak kahwin. Aku adalah beberapa kali cuba nak bagi tahu kakak aku yang aku nak kahwin lepas habis SPM. Tapi kalau aku cakap macam tu, confirm dia takkan setuju. Lepas tu nanti dia akan kata aku ni gatal nak berlaki. Jadi setiap kali tu aku lupakan je lah hajat aku tu. Aku kena bersabar. Tapi dalam masa yang sama, aku kumpul alasan-alasan kukuh untuk berdebat dengan kakak aku bila dia menegah aku nak kahwin lepas habis SPM nanti. Contohnya macam ni. Ajaran agama Islam meletakkan wajib berkahwin bagi seseorang yang mampu dan khawatir terhadap dirinya akan melakukan zina. Jadi aku pun tergolong dalam golongan macam tu. Satu lagi. Tak baik melambatkan urusan mendirikan masjid kerana ianya adalah sesuatu perkara yang baik dan takut akan terjadinya fitnah terutama kepada perempuan. Satu lagi alasan yang kukuh adalah syurga kaum Hawa terletak di bawah keredaan suaminya. Jadi bukankah seorang Muslim patut mengejar syurganya? Dan tak salah untuk aku mengejar syurgaku. Wah, macam tajuk filem apa tu? Syurga yang patut dikejar. Aku terus hayal dengan impian, angan-angan dan cita-citaku bagi mendapatkan sebuah perhubungan suami isteri yang indah dan bahagia. Tiba-tiba pintu bilik aku ditendang dengan kuat. Pintu bilik aku menghampas dinding dengan kuat. Aku sangat terkejut. Perlahan aku bangun dan periksa apa yang berlaku. Aku sangat takut. Siapa pula yang tendang pintu bilik aku ni? Sedangkan aku seorang je dalam rumah. Kakak dengan Abang Azmi keluar. Syakir pula tak ada. Tidur dekat kolej, ada kerja kumpulan yang perlu disiapkan. Jadi siapa ada dalam rumah ni? Perlahan-lahan aku bangun mendekati pintu. Niat aku cuma satu. Aku cuma nak tutup pintu dan kunci selak yang aku terlupa tadi. Semasa aku menghampiri pintu, tiba-tiba cinta yang sejati tiada bandingan dalam kerinduanku
sendiri sehingga dalam kesyaduan kita hadapi warisan wanita terakhir jiwa ragaku serah kau ingin. Dah macam orang gila. Aku buat benda gila banyak kali. Kerana cinta aku jadi gila macam ni. Aku bertambah sakit bila melihat kemesraan mereka di Facebook, Instagram, berpeluk, bergurau, tawa bersama. Aku benci. Aku benci melihat mereka bahagia sedangkan jiwa aku menderita. Aku dendam. Aku mahu runtuhkan rumah tangga mereka. Sepatutnya kebahagiaan itu milik aku dan dia. Ya? Dulu aku bahagia bersama dia sebelum dia berubah fikiran untuk berkahwin dan meneruskan kehidupan seperti mana fitrahnya manusia di dunia. Berkahwin, ada anak, ada cucu, ada cicit. Bukan aku tak mau berkahwin, tapi bagaimana? Bagaimana aku mahu berubah kehidupan aku seperti mana fitrahnya manusia yang lain? Aku begini lebih fitrah daripada manusia yang kononnya meletakkan garis fitrah panduan untuk hidup di dunia agama konon. Manusia konon beragama hanya pada dekat pengenalan hati mereka tidak. Sebab itu aku nyatakannya aku lebih fitrah daripada mereka. Dulu aku adalah orang yang suka mengeluarkan kata-kata cinta. Cinta untuk semua. Hidup hanya untuk bercinta. Sebarkan cinta ke serata alam. Love no war. Tapi kerana dia aku jadi pembenci. Tapi aku hanya benci mereka berdua sahaja yang telah musnahkan cinta pada hati aku. Aku akan rosakkan cinta palsu mereka yang kononnya bahagia itu. Ini dendam aku. Aku bukan begini sebenarnya. Aku benci jadi pembenci. Sekarang baru aku sedar betapa susahnya menjadi manusia yang hanya memberi cinta dengan ikhlas tanpa berbalas. Hanya menyayangi dan berkasih kepada orang yang tidak memberi kasih sayang kepada kita. Hanya meneruskan cinta, kasih dan sayang tanpa memiliki. Sebulan pertama selepas aku ditinggalkan, aku cuba pujuk diri aku untuk tenang dan cari keikhlasan itu. Tapi gagal. Aku tak jumpa keikhlasan itu. Jiwa aku tetap minta untuk dibalas kasihku, cintaku. Akan tetap memiliki dia supaya dia yang jadi milik aku. Hanya milik aku selamanya. Sebuah kegagalan besar telah menjatuhkan martabat manusia kepada manusia terhina. Bila mana aku tidak dapat membuktikan apa yang aku lakukan selama ini. Cinta bukan untuk dimiliki. Cinta bukan alat jajahan dan manusia bukan penjajah. Cinta perlu dikongsikan. Gagal. Aku manusia paling gagal. Aku ingin memiliki. Aku manusia penjajah yang tamak. Aku menolak perkongsian kasih sayang. Selepas sebulan aku gagal bertemu keikhlasan, setiap hari aku menangis. Aku lepaskan berat sebab di dadaku. Aku lepaskan rawan kecewaku. Aku teriakkan kelukaan aku. Terlalu murung. Perut aku tidak terasa lapar. Mata aku tidak merasa mengantuk. Nafas aku terasa sia-sia dan cinta aku terasa murah dan hina. Setelah hampir 2 bulan aku berkurung mengenang luka cinta ini, aku sudah hilang rasa dalam diri ini. Buat pertama kali aku bangun dari katil. Pertama kali aku keluar daripada bilik kurunganku. Aku buka pintu rumahku dan berjalan keluar dengan tak terurus. Pergi ke setiap tempat yang pernah aku dan dia bersama dalam kebahagiaan dulu. Walaupun tidak merasakan apa-apa, tapi air mata aku tetap gugur dengan laju. Kenangan menerjah laju ke dalam ingatan aku. Satu demi satu kenangan memukul dan menghukum ke dalam ingatan aku. Air mataku jatuh laju membasahi pipi. Sehingga ke tempat terakhir, kedai makan kegemaran kami bersama. Di situ aku duduk. Aku order banyak makanan. Semuanya makanan yang pernah kami makan dulu. Bang, order bang. Bila makanan semuanya sampai, tiba-tiba otak aku seperti terhenti berfikir tentang kenangan lalu. Kosong. Aku seperti harimau kelaparan. Membaham dan meratah semua makanan dengan gelojoh. Tanpa pedulikan manusia sekeliling yang jijik melihat aku. Aku habiskan semua makanan tersebut dengan rakus. Terasa sebutir-sebutir makanan dan minuman yang masuk mengisi perutku yang kosong itu.
Selesai saja makan semua makanan, aku duduk diam. Disitulah niat gila datang berpusu-pusu menghuni akal fikiran aku. Semuanya bagi menjahanamkan kehidupan dia dan pasangannya kini. Aku pergi ke rumah dia. Aku nampak ada kereta dia. Aku panjat pagar rumah dia. Aku ketuk pintu rumah dia, diam tak berjawab. Aku ketuk banyak kali tanpa henti sampai tangan aku bengkak. Kemudian barulah pintu dibuka. Aku nampak muka yang aku rindu. Matanya merah berair, dia menangis. Aku bingung. Niat aku tadi mahu menampar muka dia, bila dia buka pintu terhenti. Bila nampak air mata dia mengalir di pipi, hati aku jadi lembut. Dan aku juga turut menangis. Tiba-tiba kami berpelukan. Agak lama berpelukan sambil mulut aku terusan membisik rindu yang tak tertanggung. Setelah itu aku berasa tubuh aku ditolak dari pelukan. Dia meneraikan pelukan kami. Kemudian dia masuk ke rumah, aku ikut masuk, aku tanya dia kenapa. Dia bagi tahu aku yang aku dah tak boleh buat macam tu. Dia rasa berdosa. Puki mak dosa, aku cintakan kau. Dan aku tahu kau masih cintakan aku. Air mata kau jawapannya kau masih sayang pada aku. Pelukan kau tadi tandanya kau masih ada perasaan dengan aku. Aku terus yakinkan dia yang dia masih ada perasaan dengan aku sambil pegang kasar bahu dia dengan kuat. Tiba-tiba dia menolak aku dengan kuat ke belakang. Dia kata dia sedih sebab dia menangis sebab dia sedih melihat keadaan aku yang macam ni. Tak terurus. Pelukan tadi untuk menenangkan keadaan aku yang tengah marah. Dia kata sudah, pergi balik uruskan diri aku. Sekali dia sayang selamanya, dia akan terus sayang. Cuma kisah kami dah tamat. Aku terasa bagai mimpi bila dia mengakui yang dia masih sayangkan aku. Aku terus merapati badan aku kepadanya. Kembalilah kepada aku. Kau tak bahagia dengan dia kan? Kau derita kan? Kau derita kan? Jawab. Jawab! Semakin berdarah mungkin kan kebahagiaan aku ni hanyalah lakonan semata-mata. Lakonan yang hanya satu usaha untuk mencari kebahagiaan dalam hubungan suami isteri. Macam orang bodoh aku rasa. Mana taknya, aku dengar kata pakar motivasi dekat TV, kononnya untuk menjadi pasangan yang bahagia, pasangan suami isteri itu sendiri harus berlakon bahagia. Katanya. Buat kerja sama-sama, makan sama-sama, hobi sama-sama, semuanya sama-sama lah. Kononnya, ianya akan memberi kesan kepada kehidupan yang lebih baik. Kononnya. Bodoh. Macam mana nak jadi lebih baik kalau hati dan perasaan yang ada hanyalah penolakan sebulat-bulatnya? Bodoh. Aku berkahwin dengan suami aku dulu atas dasar suka sama suka. Yalah, dulu aku antara pelajar perempuan yang popular kerana kecantikan aku mengolah pakaian muslimah menjadi lebih cantik, bergaya tanpa mencemarkan niat utama bagi menutupi aurat tersebut. Suami aku pula adalah pelajar yang menjadi kegilaan ramai pelajar perempuan. Tapi bukan saja pelajar perempuan, pelajar lelaki juga turut menaruh hati dan minat pada dia. Semua pensyarah sukakan dia.
Tapi bukan sebab dia tampan, tapi kerana dia juga antara pelajar yang paling pandai dekat college dulu. Jadi disebabkan kecemerlangan kami dalam pelajaran dan kami ni selalu bersaing antara satu sama lain, kami ni sering diusik sebagai pasangan yang sesuai menjadi kekasih. Waktu tu aku rasakan semua usikan tu macam sweet, indah. Dan kami pun jadi pasangan kekasih. Ramai yang happy, ramai juga yang iri hati. Dan hubungan kami pun dibawa ke jenjang pelamin. Tahun pertama perkahwinan aku dah rasakan ada sesuatu yang tak kena. Dia cuma baik dan menghargai aku bila dekat luar rumah, tapi dalam rumah dia biasa je. Tapi bila depan kawan-kawan, depan keluarga, dia layan aku sebagai seorang isteri. Dan aku mula rasakan semua ni selepas tahun kami hidup sebagai suami isteri. Pada mulanya aku ingatkan dia ni ada masalah kat tempat kerja atau ada perkara yang mengganggu fikiran dia, tapi rupanya tak. Dia memang macam tu, dia memang suka bila orang puji semua perbuatan dia yang konon-kononnya menghargai aku tu. Jelas dia memang suka dan dahagakan pujian orang ramai. Dia memang macam tu. Mungkin sebab dari zaman college lagi dia dah terbiasa dengan pujian. Jadi dia merasakan yang pujian ni adalah satu keperluan walaupun ianya melukai aku sendiri. Dan aku pernah bagi tahu dengan dia pasal perkara ni yang akhirnya hanya menjadi punca pergaduhan kami berdua. Dan sejak dari itu aku banyak menonton rancangan motivasi dekat TV. Satu persatu aku amalkan. Aku berlakon bahagia, aku layan dia baik, aku menghargai dia dekat mana je berada. Yang akhirnya aku yang sakit sendiri. Tambah lagi bila adik perempuan aku dengan adik lelaki dia tinggal sekali dengan kami satu rumah. Aku kena berlakon 24 jam. Hanya dalam bilik je kami bergaduh, itu pun hanya berbalas WhatsApp berjala-jala. Tetap nak jaga air muka masing-masing. Dan jangan terkejut kalau aku kata yang kami berdua ni tak pernah pun menjalinkan hubungan suami isteri. Aku dah tak boleh dah nak hidup macam ni, nak terus terseksa. Hidup aku meronta dan pada masa yang sama, secara tak langsung aku dah mengalihkan pandangan aku pada orang lain. Syakir. Ya, Syakir, adik ipar yang tinggal sekali dengan kami tu. Semua ni terjadi pada satu hari bila aku demam, tapi aku masih buat kerja rumah. Aku bersihkan rumah, tapi secara tiba-tiba aku rasa macam nak pitang dan aku rebah. Entah datang dari mana Syakir yang menjemput aku. Dia ulurkan aku air. Dia bagi aku Panadol. Dan dia yang buat kerja rumah satu hari tu. Dia layan aku dan hormat aku sebagai seorang kakak ipar dan sebagai seorang wanita. Aku betul-betul rasa dihargai, penghargaan yang tulus, yang bukan palsu, yang bukan pura-pura. Tapi
tak terjadi apa-apa pun antara kami berdua pada hari itu. Cuma seperti apa yang aku katakan tadi, perhatian aku, pandangan aku dah beralih pada orang lain. Setiap hari, aku masakkan sarapan pagi, aku siapkan untuk semua orang. Tapi sebenarnya aku masak untuk Syakir. Aku kemas rumah, aku buat lawa-lawa semuanya untuk keselesaan Syakir. Dan aku melawar setiap hari untuk meraih pujian Syakir. Aku salam, aku cium tangan suami aku, tapi bayangan aku adalah Syakir. Aku bermanja dengan suami aku, tapi fikiran aku adalah Syakir. Buat pertama kali dalam hidup aku rasakan aku ada tujuan untuk impresskan Syakir. Walaupun dia agak pendiam dan dia suka buat hal dia, tapi sesekali kalau dia mengeling ke arah aku dah cukup buat aku rasa puas, bahagia. Walaupun sepatah yang dia ucapkan terima kasih, tapi dah cukup buat aku rasa berdebar-debar. Ya, aku berlakon. Aku tetap berlakon, tapi aku bukan pelakon yang penuh dengan kepalsuan dan pembohongan. Aku kini adalah pelakon yang mendalami jiwa, yang penuh dengan rasa kejujuran. Makin lama aku rasa ni je tak cukup. Aku nak lebih. Aku hanya mengeluk pada bayangan Syakir. Aku hanya bercium dengan hayalan. Aku mahukan Syakir yang berjiwa, yang berjasad, yang benar. Jadi aku dah mula rancang pelbagai akal untuk musnahkan hubungan suami isteri aku yang entah ke mana-mana ni. Malam tu malam anniversary kami. Jadi kami dijemput ke satu majlis yang telah diaturkan. Seperti biasa, sampai saja dekat majlis tu, mulalah lakonan basi si suami yang konon-kononnya menghargai, mengasihi isteri. Kami dapat banyak hadiah. Ramai juga yang hadir, kenalan baru, kenalan lama, rakan sekolah, rakan kolej, malah saudara mara juga turut hadir pada malam tu. Kami main permainan yang sweet, kami potong kek, dan kami juga disandingkan di pelamin yang mewah. Ramai yang bahagia melihat kebahagiaan kami pada malam tu. Dan acara terakhir, suami aku dijemput untuk memberikan ucapan di atas pentas. Macam biasa, pelakon yang palsu, yang penuh dengan pembohongan, yang konon-kononnya mengatakan aku inilah isteri yang paling sempurna. Dia dapat banyak tepukan pada malam tu. Dan seterusnya, aku pula dijemput untuk memberikan ucapan. Seperti biasa, aku senyum dan aku memberi salam. Assalamualaikum dan salam hormat buat suamiku yang dikasihi oleh semua orang. Malam ni, saya ingin Abang Azmi, suamiku yang sah ini, menceraikan saya sekarang juga. Semua orang kecoh. Ada yang terkejut. Ada yang ketawa kerana menyangka aku bergurau. Tapi aku sambung bercakap dekat mic. Ini bukan gurauan, gimmick atau mainan atau apa-apa. Saya tahu hal cerai tak boleh dibuat main. Jadi tolong, ceraikan saya sekarang. Aku dah tak sanggup hidup dengan Azmi celaka lelaki tak guna ni. Kali ni benar-benar kecoh. Suami aku terkejut, terkedu, tak terkata apa-apa. Sungguh dia tak sangka. Tapi tiba-tiba handphone aku berbunyi. Amira, adik aku call. Suara dia... Hello, Amira? Hello?
Hello Amira. Amira, kenapa? Hello, Amira. Amira. Malam tu aku balik awal. Sememangnya aku dah rancang. Dah lama aku tunggu saat macam ni. Ambil masa yang lama untuk aku perhati tabiat serta rutin masing-masing dalam rumah. Supaya malam ni boleh muncul dan dapat aku laksanakan impian aku. Sampai depan pintu bilik dia, aku tenang kuat. Aku sembunyikan badan aku balik dinding luar bilik. Aku dengar tapak kaki dia datang dekat pintu. Makin lama makin dekat. Bila betul-betul hampir, aku terus peluk badan dia. Aku tutup mulut dia dengan kain yang aku dah calitkan, sejenis kain yang boleh buat orang pengsan bila bau. Dia meronta kuat, aku perkemaskan pelukan aku. Semasa memeluknya, terasa keperjalanan isi tubuhnya yang montok dan mugil. Lama-kelamaan, dia semakin lemah dan akhirnya tubuhnya terkulai. Aku senyum bangga. Tubuhnya sangat montok. Aku suka badan perempuan yang lebih rendah sikit daripada standard tinggi perempuan di Malaysia. Yalah, perempuan yang berbadan rendah ni kalau ada cutting sangat menggiurkan. Aku selalu save gambar-gambar yang dia post dekat Facebook dan Instagram. Walaupun dia pakai tudung, tetap menarik minat aku untuk melihatnya. Lebih menarik minat aku lagi untuk melihat apa yang ada di sebaliknya. Kadang-kadang, aku print gambar-gambar yang paling aku suka, aku tampal dekat dinding bilik aku. Dalam dinding bilik aku ni, penuh gambar dia. Dan aku tutup gambar-gambar dia dalam bilik aku dengan 4 keping kertas majung putih yang ada nota kolej aku. Kononnya benda study lah. Aku kena sembunyikan perkara ni. Kalau abang aku dapat tahu, mati aku. Jadi ketaksupan aku dengan dia ni, aku jaga. Jangan sampai terbocor dan jangan sampai terbongkar. Amira ni adik ipar abang aku yang tinggal dalam satu rumah. Kecantikan setanding dengan kakaknya. Kakak ipar aku tu. Pernah satu hari, aku mendakap tubuh kakak ipar aku tu waktu je nak pitam dulu. Waktu tu cuma ada kami berdua lah dekat rumah. Aku bawakan dia kerusi, aku bagi dia air, aku bagi dia ubat. Tapi ubat tu ubat pelali. Memang aku ada stok, tapi aku tak tahu bila aku boleh guna. Dan bila waktu ni muncul, inilah waktu yang tepat. Lepas dia je terlentuk atas meja, aku angkat di atas meja. Aku buka satu-satu pakaian dia. Lepas tu aku ambil gambar. Putih, kebu. Satu karya seni yang paling indah dan gairah yang pernah aku lihat. Lepas puas aku ambil gambar, aku ingin merasai pula tubuhnya. Aku merasai tubuhnya dengan penuh lemah lembut. Dan beberapa kali aku terkasar. Lepas tu, aku pakaikan semula pakaiannya. Yelah, aku masih sedar yang ini adalah isteri abang aku. Jadi, aku tak naklah lebih-lebih sebab aku ni bukan jenis makan saudara punya barang. Lagipun, ini hak abang aku. Dan aku tak nak rosakkan hak abang aku. Lepas tu, macam biasa, aku kemas rumah. Aku buat semua kerja yang tak sempat dia siapkan. Dan bila dia terbangun nanti, aku nak dia lihat rumah yang kemas, kerja rumah yang dah siap dan langsung tidak memikirkan tentang kesakitan tubuhnya yang aku terkasari tadi. Oleh kerana kejadian ni, aku tahu betapa cantik dan menariknya tubuh kakak ipar aku tu. Dan aku bercita-cita pula ingin merasai tubuh adiknya, Amira. Pasti lebih menarik. Jadi, aku merancang sesuatu dengan teliti. Mungkin aku boleh menggunakan modus operandi yang sama.
Aku ambil gambar dari pelbagai sudut dan cara. Banyak gambar yang cantik aku dapat. Sememangnya tiada tolok bandingnya tubuh ini dengan tubuh kakaknya. Lepas puas aku ambil gambar, aku mulakan agenda aku yang seterusnya. Aku lihat jam, malam masih awal. Abang dan kakak ipar aku masih belum mau pulang pada waktu-waktu begini. Yalah, mereka kan sibuk di majlis anniversary mereka. Ya Amira, kau milik aku. Aku meratah lumat tubuhnya sepuas dan semahuku. Aku tidak mengambil masa terlalu panjang kerana aku tahu aku masih mempunyai masa untuk menikmati tubuh ini sepuas dan semahuku. Dalam masa minit-minit terakhir, aku mula kelemasan dalam mahkotanya. Tanpa aku sedar, Amira mula terjaga. Dia menjerit. Aku pandang mata dia, memang lihat dia memandang kepada wajah aku. Dia menolak aku dan terus pergi ke sudut katil. Dia jerit minta tolong, aku jadi panik. Aku ambil baju aku dan aku terus lari keluar bilik. Aku terus keluar dari rumah. Lepas tu, aku lari sejauh mungkin. Aku tak tahu aku nak pergi mana. Yang pasti aku nak lari sejauh mungkin. Selepas lama berlari, secara perlahan-lahan aku boleh berfungsi kembali. Asal aku lari? Aku boleh je tumbuk muka dia bagi dia pengsan. Lepas tu, aku pakaikan balik baju dia. Lepas tu aku baliklah kolej macam mana abang dan kakak ipar aku tahu. Bila diorang tanya, aku cakap lah yang rumah masuk perompak. Tapi Amira nampak jelas muka aku. Asal lah aku tak tutup muka aku masa main tadi, bodoh. Barang online ni memang tak boleh percaya. Banyak yang menipu dari betul. Lepas ni aku takkan percaya lagi dengan barang-barang online macam ni. Sial! Habis sekarang macam mana? Aku tak tahu. Yang pasti aku nak lari sejauh mungkin daripada rumah ni. Aku terbayang wajah abang aku yang marah. Wajah kakak ipar aku yang marah. Wajah ibu bapa aku yang kecewa. Sial! Aku kena lari dari realiti. Kusutlah aku macam ni, kusut! Aku dimalukan 2 kali dalam satu malam yang sama. Isteri aku tak cerai dengan aku depan orang ramai yang menyanjungi aku. Tak cukup yang tu lagi, adik aku sendiri pergi rogol adik ipar aku. Celakalah diorang ni! Celaka! Kes perceraian tu dan kes rogol tu dah menjadi viral lah kat laman sosial. Sampai ke prestasi aku selama ni. Daripada macam ni, jatuh merudum. Orang-orang yang selama ni menyanjungi aku, mengangkat-angkat aku, dah mula menghina aku, mengherdik aku semuanya. Pekerja-pekerja aku pun dah berhenti kerja. Sebab bisnes aku pun dah jatuh. Kawan-kawan dan kenalan pun dah mula menjauhkan dari aku ni. Malah keluarga dan saudara mara pun menyalahkan aku dan terus menghukum aku. Sial. Aku tak sangkalah. Aku tak sangka aku nak kena hadap semua benda bodoh ni. Selama ni, aku berusaha menjadi yang terbaik depan semua orang. Sampai langsung tak ada keburukan aku yang diorang nampak. Aku jaga penampilan aku. Aku jaga pendidikan aku. Aku jaga hubungan aku dengan isteri, kawan-kawan serta keluarga aku sendiri. Aku jaga semua tu. Aku jaga setiap semua tu depan orang ramai. Sialah. Malang betul lah nasib aku ni, malang. Macam mana aku nak teruskan hidup? Tanpa sanjungan orang ramai. Dan macam mana aku nak teruskan hidup dengan cacian makian orang semuanya terhadap aku? Macam mana? Tak. Kusutlah aku macam ni, kusut! Dah lama aku berkurung kat dalam rumah ni.
isteri aku dengan adik ipar aku pun dah pergi tinggalkan aku. Adik aku tu, adik aku tu lepas kes rogol tu, dia terus menghilangkan diri dan sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Aku offkan handphone aku. Aku matikan semua social media aku sebab semua yang nak menghubungi aku tu semuanya penuh dengan penghinaan dan cacian je semuanya terhadap aku. Aku dah tak sanggup dah. Aku dah tak sanggup nak dengar, aku dah tak sanggup nak baca semua tu. Aku dah tak sanggup. Aku murung kat dalam rumah ni. Aku murung. Aku pernah cuba beberapa kali untuk bunuh diri. Macam mana? Macam ni. Aku berdiri atas kursi aku ni. Aku berdiri. Dan aku ambil tali, aku ikat pada leher aku. Dan satu lagi tali, aku sangkut pada kipas siling rumah aku. Dan aku pegang tali ni kuat. Aku pegang. Tapi bila aku dah, masa aku nak jatuhkan kerusi tu, badan aku bergeletar. Aku tak tahu kenapa aku nak kena buat semua benda ni. Ini bukan salah aku. Bukan aku sendiri yang merosakkan hidup aku sampaikan aku nak kena bunuh diri macam ni. Aku Astaghfirullahaladzim. Lepas tu aku kembali ke bilik dan aku fikir aku cuma nak tidur je. Aku nak tidur. Dan aku berharap nanti bila aku dah terjaga nanti, semua ni adalah mimpi yang paling buruk, yang paling ngeri yang pernah aku alami. Aku pernah. Tapi malang, aku tak boleh nak lelapkan mata. Otak aku penat, badan aku letih, aku tak makan, aku tak minum. Kepala otak aku ni, aku hanya fikirkan nasib aku je. Aku dah betul-betul dah hilang punca. Aku tak tahu dah nak buat apa. Aku terus berkurung diri. Berkurung dan berkurung. Aku menjadi sangat paranoid. Aku takut. Bila dah lama sangat aku berkurung diri dan tak diganggu orang, tiba-tiba ada bunyi ketukan pintu dekat luar pintu rumah aku. Aku menjengah ke depan dan aku nampak ada bayangan orang dekat luar pintu rumah aku. Aku takut dan aku terus lari. Dan aku bersembunyi dekat dapur. Dan aku peluk lutut aku. Aku tutup telinga aku. Dan aku menangis, aku tutup mulut aku pula. Aku takut. Sebab aku tak bersedia nak jumpa dengan orang lagi. Aku tak bersedia.
bila dah lama sangat bunyi ketukan pintu tu terdiam, aku pun beranikan diri untuk menjengah ke depan sekali lagi. Aku nampak bayangan orang tu dah tak ada. Tapi ada sampul surat dekat bawah ruangan pintu aku tu. Seolah-olah ditolak masuk dari bawah ruangan pintu tu. Sumpah aku langsung tak ambil surat tu, malah aku langsung tak mendekatinya. Aku takut. Yelah, mana tahu ada orang belajar aku apa? Ataupun dalam sampul tu penuh dengan penghinaan terhadap aku, nak buatkan hidup aku ni hancur. Ataupun dalam sampul tu ada berita buruk untuk aku yang aku tak bersedia untuk menerimanya. Bunyi ketukan pintu dan pemberian sampul surat tu berlaku lagi selepas 2 hari dan terus berlaku selang 2 hari. Tuh. Sampul yang makin lama, yang terkumpul tu makin terkumpul makin banyak. Yang aku tak ada minat langsung aku nak buka semua sampul tu. Lebih 2 minggu sampul tu tak datang-datang lagi. Yang datang hanyalah penghantar makanan segera yang aku order online. Aku tuliskan nota supaya tinggalkan bungkusan makanan aku dekat luar pintu rumah. Punya dah lama sangat aku berkurung diri. Aku terasa sangat lapar setelah semua bekalan makanan dalam rumah ni habis kesemuanya. Dan aku pun order makanan segera melalui online tanpa menghiraukan ribuan mesej dan notification kat dalam telefon bimbit aku tu. Masa aku nak ambil makanan segera aku buat kali terakhir tu, aku bukakan pintu. Aku ambil makanan segera aku. Aku ambil. Dan tiba-tiba makanan segera aku tertumpah dekat atas sampul-sampul tu. Kesan minyak pada makanan tu membuatkan sampul-sampul tu tembus sehingga nampak isi dalam kandungannya. Dan aku terbaca satu nama. Kairos. Oh. Kairos. Sahabat baik aku masa zaman kolej dulu. Dia melanjutkan pelajarannya dekat Sweden. Dah lama aku tak jumpa dia. Aku pun ambil sampul tu dan aku pegang. Ada perasaan ingin tahu yang menujah dalam hati aku ni. Tapi dalam masa yang sama, ada perasaan takut yang menghentam benak aku. Aku tak tahu. Apakah Kairos dah tahu semuanya kes aku dan mula membenci aku? Dan surat-surat ni merupakan penghinaan yang seterusnya terhadap aku. Aku tak tahu. Namun, perasaan ingin tahu aku lebih tinggi. Tanpa buang masa, aku terus buka sampul tu dan aku buka surat ni. Dan aku baca dia. Dan bila aku baca, tiba-tiba air mata aku mengalir.
Sungguh aku tak sangka. Tulisan-tulisan dalam sampul ni membuatkan aku betul-betul tak percaya. Aku menangis semau-maunya. Tak tertanggung perasaan sedih yang melanda dalam hati aku ni. Namun, apa yang aku mampu ucapkan hanyalah nama dia. Keros. Keros. Kenapa Keros? Kenapa Keros? Sebagaimana yang pernah kau lakukan, ku hanya satu di antara ribuan. Surat aku jolok bawah tu. Tahun baru kena kontak aku. Azmi, aku bukan macam netizen Malaysia ni tau. Asyik nak bash orang je. Aku ni jenis memaafkan orang, Azmi. Lagipun, kau bukan buat salah apa pun. Isteri dengan adik kau yang buat hal. Jadi tak ada benda lah yang aku nak maafkan kau. Azmi, kau dah tahu yang kau tak bersalah. Lepas tu kau nak kurung diri kau macam orang bersalah tu, kenapa? Nak malu apa? Kau kena move on. Kau boleh bina balik hidup kau. Kau pedulikan manusia-manusia negatif tu dah bangkit untuk diri kau, Azmi. Banyak lagi lah manusia yang kat dalam dunia ni nak hargai kau. Dari netizen Malaysia yang ciput ni, kau tahu tak? Sudah, aku tak nak tengok air mata kau lagi. Aku nak kau bersemangat dan bersinar balik macam dulu. Azmi, bangun sini, peluk aku. Aku nak share energi positif ni sama-sama dengan kau. Aku peluk dengan seerat mungkin. Tubuh ni aku pernah peluk dulu. Masa kami remaja belajar di zaman kolej dulu. Dulu aku peluk dia atas sebab kegembiraan dan kegemilangan dia. Kami share energi positif sama-sama. Give and take. Tapi sekarang, aku peluk dia atas sebab kelemahan dan kecundangnya dengan kehidupan. Aku izinkan dia serap energi positif dari aku sebanyak mana pun. Sebab aku tak suka tengok dia macam tu. Gila. Waktu aku sambung belajar dulu, aku nampak zaman kegemilangan dia. Tapi bila aku balik sini, lain pula keadaannya. 360 darjah pusingnya. Bila aku dapat tahu kisah sebenar dia, terus aku datang rumah dan bagi tahu yang aku ada dan ready untuk jadi pendengar yang setia tanpa judge. Nasib baik dia kalau aku. Aku pun pergilah ambil dia dekat rumah dia yang dah macam rumah tinggal dah aku tengok. Aku bawa dia balik ke rumah aku ni. Lepas dengar satu persatu cerita dan luahan kekecewaannya sehingga habis, aku pun apalah lagi. Mulalah tabiatkan dia. Sampai mengecut jadi besar semut dah aku tengok. Geram betul aku. Mana dia lelaki yang bijak pandai, pandai mengambil hati, pintar dalam berfikir, waras dan arif dalam berkeputusan. Semua tu hilang. Dulu dialah orang yang disanjungi. Sampai pernah satu masa tu, dia pernah lupakan aku ni. Yang selalu ada untuk dia. Dia lupakan aku sebab sibuk dengan populariti dia tu. Dia lemas dalam sanjungan. Tapi aku tak peduli. Bila dia lupa je, aku pergi dekat dia, aku sound direct depan muka dia. Bagi dia sedar sikit. Lepas tu barulah terhegeh-hegeh betulkan balik kesilapan dia tu dan balik rapat dengan aku. Ni. Sekarang ni, apa yang berlaku ni, ada benda lah tu yang dia lupa. Lepas tu aku pula tak ada nak sound direct depan muka dia bagi dia sedar. Tu yang sampai jatuh tercarat macam orang putus nyawa tu. Geram betul aku. Rasa nak siku-siku je perut dia ni. Okey Azmi. Hari ni aku nak bawa kau pergi shopping baju. Lepas tu kita pergi salon. Potong rambut kau tu. Dah macam orang gila dah aku tengok. Lepas tu aku akan bawa kau jumpa dengan kenalanku. Azmi, jangan takut Azmi, jangan takut. Kawan-kawan aku ni bukan macam netizen bodoh tu.
Kawan-kawan aku semuanya ada kelas dan pandai berfikir semua. Nanti, masa aku berjumpa dengan kenalan aku nak kau berperwatakan macam kau tengah famous dulu. Penuh keyakinan. Faham? Semua orang kat situ suka dengan Azmi. Dia mula ada keyakinan kembali. Ramai yang puji dengan keyakinan dia, ketampanan dia. Lama kelamaan aku nampak Azmi asal. Dia telah kembali bersinar. Memang dia ni kena hidup atas pujian lah. Kalau tak ada pujian boleh lemas atas darat ni. Semasa aku melihat dia yang dah semakin okey, tiba-tiba aku mengimbau kenangan lama aku dengan dia sebelum dia berkahwin dulu. Aku bukan sambung belajar ke Sweden tu bukannya saja-saja, bukannya suka-suka. Ada sebab dia. Aku tak pergi pun hari perkahwinan dia tu. Sebab aku tak suka Azika hijabster tu. Poyo sangat. Sejak dia rapat dengan Azika lagi, aku dah tak kenal. Tapi aku nampak dia happy dan tak buat salah. Jadi, takkan aku nak sekat dia happy kan? Aku biarkan je lah. Sebelum dia berkahwin dulu, aku pergi berjumpa dengan Azika. Aku cakap baik-baik dengan dia supaya dia jaga Azmi elok. Dia boleh belah je masa aku tengah cakap. Aku tengking dia. Hei perempuan! Kau jangan ingat kau tu lawa, kau tu bagus sangat! Dia datang balik dekat dengan aku. Dia lempang ke aku. Siap warning, jangan ganggu hidup aku dengan Azmi. Aku apa lagi? Aku tarik tangan dia. Aku tengking depan muka dia. Kau jangan ingat aku tak tahu, ha? Kau rapat dengan Azmi sebab kau nak tumpang populariti dia kan? Kau tu gila glamour! Dia ludah pula muka aku. Sempat lagi dia cakap yang aku ni gunakan Azmi dan mengongkong Azmi. Dan aku gunakan Azmi untuk kepentingan peribadi aku. Aku dah tak tahan. Aku dah tak sabar. Aku pergi kat dia, aku tolak dia. Perlahan je aku tolak. Jatuh dia ke lantai. Waktu tu kebetulan 2 orang lelaki lalu kat situ. Apa lagi lelaki Melayu. Pantang nampak perempuan cantik kena sikit. Mulalah nak jadi hero. Diorang datang terus aku. Diorang terus lembut aku. Oh, tanpa sempat aku nak menerangkan apa sebenarnya yang berlaku. Bang, jangan bang. Bang. Diorang belasah aku dengan teruk. Tanpa sempat aku nak tahankan diri. Bang, sabar bang. Lepas lembik aku kena belasah, diorang terus pergi dekat betina tu. Kemudian baru bertanya, apa sebenarnya yang berlaku? Lahanat. Dah separuh mati kau belasah aku. Baru kau nak tanya apa sebenarnya yang jadi. Aku bangun dan aku ambil kesempatan tu untuk aku gerah tenaga dan lari dari situ. Aku bagi tahu dekat Azmi apa sebenarnya yang berlaku. Tapi mesej aku tak terbalas. Aku kecewa sangat. Lepas bulan diorang berkahwin, aku ambil keputusan untuk aku sambung belajar ke Sweden. Dan akhirnya, aku berjaya sambung pelajaran di sana. Aku tersentak dari lamunan. Azmi menegur aku sambil tersenyum. Aku tengok muka dia. Ya, sungguh kacak Azmi ni. Aku tarik dia. Aku peluk dia dengan erat. Kemudian aku bisik pada dia. Azmi, jom ikut aku pindah ke Sweden. Dia lepaskan pelukan aku. Dia tengok muka aku. Dia mengangguk setuju. Dia cakap, dia nak jadi dirinya yang mana sebelum berkahwin dulu. Aku happy sangat. Aku bagi tahu dia lagi. Azmi, duduk sini Azmi.
sudi tak kau berkahwin dengan aku dan mulakan hidup baru di sana? Muka dia berubah. Muka dia berubah. Tak lama lepas tu dia bersuara. Dia cakap, kenapa dari dulu tak pernah suarakan perasaan aku pada dia? Kemudian dia tarik aku peluk dia.